Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nak guna Fatihah. Semoga sedikit sebanyak apa yang ada dalam Fatihah kita baca ni boleh jadi perangai kita pada hari ni. Boleh selesai masalah kita hak serabu. Insya-Allah. Yang pertama sekali bila sebut Fatihah ayah-ayah, dia menceritakan keseluruhan Quran. Dalam Fatihah 7 ayat tu dia cerita semua dah Tuhan nak ayat dalam 30 juzuk Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu billahil 'azim biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. 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 Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan limpah rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, maka hari ini Allah Ta'ala masih memanjangkan lagi umur kita selama sehari. Esok tak tahu Allah nak sambung lagi ke tidak. Takut-takut tubik papah ni Allah Ta'ala kata habislah. Maka Allah Ta'ala panggil kita nak jumpa dengan dia selalu. Maka hari ini, di saat ini Allah Ta'ala masih memberikan kita segala nikmat. Nikmat yang kita ada, nikmat kesihatan, nikmat harta benda, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan. Itu semuanya nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu sedar yang Allah Ta'ala telah memberikan nikmat itu kepada kita supaya timbul rasa syukur kita kepada Allah. Syukur-syukur ini dia timbul sebab kita sedar nikmat yang Allah Ta'ala beri ke kita. Kalau kita tak sedar nikmat, nak syukur ke gapo? Sebab tu dalam seharian hidup kita kena ada satu masa untuk kita bersendiri, untuk kita kenang nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sejak daripada kita kecil dulu sampai ke saat ni. Kalau umur 60 lah. Kalau umur 70 lah. Bila kita kenang kelik nikmat-nikmat Allah daripada kecil sampai ke kita hari ni terlalu banyak. Dan mesti kita akan menitiskan air mata bila kita kenang nikmat tersebut. Dulu makan nasi dengan garai je ustaz, dia kata. Lah ni nak makan gapo boleh berlaku. Tak. Dan bila Allah Ta'ala berikan nikmat yang banyak kepada kita tu, Allah Ta'ala nak gapo ke kita? Tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita hanya dengan satu tujuan. Wa ma khalaqatul jins wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia tu hanya semata-mata untuk beribadah kepada aku. Tu dah kerja kita. Kita kerjalah gapo pun jadikan ia sebagai ibadah di sisi Allah. Buatlah kerja gapo pun, jual ke biar jual tu jadi ibadah. Kalau kerja beki kereta pun biar beki kereta ke biar jadi ibadah juga. Semua kerja buat kita kena pastikan ia jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita. Maka 3 perkara yang perlu kita tengok sehari-hari. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, ibadah kita setara mana lah ni. Yang ketiga, akhlak kita. Akhlak kita, adakah kita telah mengikut apa yang telah
sunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari 3 perkara ni kita peringat ke diri kita, ayah-ayah. Mana kita peringat? Dalam surah Fatihah. Hari ni amu nak baca surah Fatihah. Amu nak tadabbur sikit surah Fatihah supaya Fatihah hak kita baca tu 17 kali sehari. Kalau kita kali 17 kali dengan 5 kali dengan pula setahun, kita telah membaca Fatihah sebanyak 6,205 kali setahun. Hak tu kalau wajib semaya fardu. Tak capur lagi hak sunat. Nak tahajud kita hak sebelah tu. Nak duha kita hak 8. Rawatib kita hak 12. Berapa agak-agak kita baca surah Fatihah sehari-sehari? Banyak. Boleh kata juta. Tapi sejauh manakah Fatihah ini membentuk akhlak kita? Sejauh manakah Fatihah ini membentuk cara fikir kita? Sejauh mana Fatihah ini boleh menenangkan hati kita di saat kita serabut? Sedangkan Allah Ta'ala nak ayat ke kita, berdoa nah Allah Ta'ala nak ayat ke kita ni, Fatihah ni penting wahai hamba-Ku. Aku letak mula-mula Quran lagi, mu kena baca dulu Fatihah. Tak boleh nak lakar-lakar, kena baca dulu Fatihah. Pitu dia kok tu. Padahal semaya pula Tuhan letak rukun Fatihah ni. Kalau tak kena baca silap-silap boleh tak sah semaya. Tak tukar taki habis huruf, baris jadi tukar. Sebab dia rukun. Bila rukun dia kena baca dengan sempurna. Tak, dari segi tajwid dia, sifat dia, makhraj dia. Siapa setara tu yang Allah Ta'ala suruh kita baca Fatihah ni, gapo benar dalam Fatihah ni? Pernah terfikir tak ayah-ayah? Kalau hamba tanya hari ni lah, gapo ayah-ayah tahu tentang surah Fatihah? Gapo hak mari difikir teletah bila kita sebut Fatihah? Gapo hak teletah? Pasal gapo dia sebenarnya? Pasal gapo dia? Kita duk baca hari-hari ni. Mana kalau ngiga pun boleh baca lah Fatihah ni. Ya ingat gitu ya. Tapi sejauh mana Fatihah ni jadi perangai kita? Sedangkan banyak mesej Allah dalam surah Fatihah ni supaya bila kita beramal dengan Fatihah ni, tak, kita tak ada sifat dengki pada orang. Kita sentiasa syukur walaupun nikmat yang sedikit. Banyak lagi mesej-mesej Allah lain dalam surah Fatihah. Amo tanya setepat tu, amo tanya kalau sebut Fatihah mari telitah gapo kak? Dia kata orang mati ustaz. Orang mati kak Al-Fatihah dia kata. Hak tu. Ada juga orang kata Fatihah ni buat berubat ustaz. Betul juga. Fatihah memang ada satu hadis yang sahih. Sahabat Nabi baca Fatihah, orang koma puluh-puluh tahun sia dengan Fatihah. Pas kita baca Fatihah hari-hari tak sia-sia, nyakit kita berapa? Fatihah tu lah juga. 7 ayat tu ya. Tapi berapa kalau sahabat baca sia nyakit dia. Berapa kita baca Fatihah tak sia-sia sakit kita. Tak kena mana. Gapo lagi kalau kita tanyalah Fatihah ni, kita faham gano Fatihah ni gapo sebenarnya Fatihah ni. Tak nak mula majlis tak? Kita mula majlis dengan umum kitab Al-Fatihah. Situ sah. Gapo lagi hak kita faham Fatihah? Kita baca semua tu. Mana terlekat dalam kita Fatihah ni. Maka hari ni biar sedikit sebanyak kita tambah sikit pengetahuan kita tentang surah Fatihah. Ayah-ayah, Fatihah ni dia pembuka kepada Quran. Sebab tu diberi nama Fatihah. Fatihah tu buku. Fatihah ni pembuka, surah pembuka Quran. Dan setiap surah dalam Quran ni dia ada tema dia. Tema dia Allah Ta'ala nak cerita gapo pasal surah ni. Dan tema surah Fatihah adalah sinopsis mencapai kejayaan. Kalau kita nak berjaya dalam kehidupan kita atas dunia ni, berjaya sebagai cikgu, berjaya sebagai ayah, berjaya sebagai businessman, berjaya sebagai siapa saja kita pada hari ni, rahsia dia duduk di Fatihah. Rahsia dia di Fatihah. Kalau siapa buat gapo Fatihah nak, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kejayaan ke dia dunia dan akhirat. Tu besar Fatihah tu harus kita baca tu. Lalu semaya baca sabar nama dia yang panggil apa? As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang.
antara nama Fatihah. Bahadu ulai ada puas ke tak? Tak puas ada. Ada kata malah hang nak baca Fatihah hari ni, jak kocik baca Fatihah. Tak ada. Tak puas Fatihah ni baca. Tapi sejauh mana dia membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tu tujuan Quran. Tujuan Quran ni supaya kita ni jadikan ia sebagai panduan hidup kita di saat kita ada masalah. Di saat kita sibuk, di saat kita ada masalah keluarga, masalah keuangan, masalah apa, solusi dia semua dalam Quran. Tuhan pelekat belaka dah cara nak buat lagu mana. Cuma alik kita je lagu mana nak buat tu baik. Cara daripada Quran nak selesai masalah. Hari ni depan hamba nampak je gini ni. Tapi dalam kepala tu 1001 masalah ada, betul tak? Duk mikir ke anak, duk denu ada masalah kena buat kau orang, duk sini nego tak jadi, macam-macam. Allah Taala kata apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab dijadikan panduan hudan kepada orang-orang nak berjaya, orang-orang hak sibuk, orang ada masalah. Inilah panduan dia Quran. Kita pergi cari siapa tanya ada masalah. Sedangkan Allah Taala buat turun ni 1230 ni ayat, 74,000 perkataan, 30 juzuk, 60 hizib Quran ni nak selesai masalah kita. Sejauh mana kita guna Quran selesai masalah kita? Obat baca tu jak kecil lagi baca dak, tajwid, iqra. Pak hari ni pun kalau tadarus pun duk baca lagi. Dia kena pergi ke step yang seterusnya. Apa? Tadabbur dan aplikasi. Tadabbur dan nak guna Quran tu. Hari ni kita nak guna Fatihah. Semoga sedikit sebanyak apa yang ada dalam Fatihah kita baca ni boleh jadi perangai kita pada hari ni. Boleh selesai masalah kita hak sibuk. Insya-Allah. Yang pertama sekali bila sebut Fatihah hayah-hayah, dia menceritakan keseluruhan Quran. Dalam Fatihah 7 ayat tu dia cerita semua dah Tuhan nak ayat dalam 30 juzuk Quran. Kalau buku gak kita tengok yang macam isi kandungnya lah. Tengok buku nak cerita pasal kon ni. Faham dah buku tu nak ayat ke apa? Macam Fatihah ni adalah macam isi kandungnya Quran. Apa? Cuba kita perhati dah. Kita tengok. Bahagian yang pertama Fatihah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Penyayang. Semua itu semua nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Masuk ayat kedua pula kita baca apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berkaitan dengan Allah juga. Alhamdulillah Allah. Rabb. Tuhan juga. Tuhan mana? Tuhan Al-Alamin. Ayat kedua pun cerita pasal Tuhan juga. Masuk ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Mulai pula pasal Tuhan lagi. Masuk ayat yang keempat Maliki Yaumiddin. Malik tu nama Tuhan juga. Tuhan mana? Tuhan Al-Yaumiddin. Cara pada hari pembalasan. Mana ayat pertama sampai ayat yang keempat cerita pasal Tuhan je ayat-ayat. Pasal Tuhan nak memperkenalkan diri dia ni siapa. Bila kita baca Fatihah kita kena kenal Tuhan. Ayat yang pertama sampai keempat tu Tuhan kata, aku ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku ni Allah yang Rabb Alamin. Hak mentadbir alam ni, hak susung hidupmu, susung takdirmu, susung rezekimu, susung sakit bangunmu. Akulah Rabbil Alamin tu. Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah tepat Tuhan kata, Tuhan aku nikmat belaka kepada hamba-hamba ku hak tak beriman ke, hak semaya ke tak semaya ke, sifat aku Ar-Rahman, aku wi belaka. Mu tak hidup berdeki dengan orang lain aku rezeki tu. Apa mu nak berdeki dengan nikmat orang lain aku buinya. Kalau kita faham Ar-Rahman. Hak ni kalau jiran dapat kereta baru, jiran boleh sambung rumah, saing boleh naik pakak, gapo ada rasa dalam hati? Tak layak naik pakak kerja tak belah mana. Cuma ni ada ni, mai kat lain ni. Ada mari mikir gadah-gadah lah gitu. Anak-anak Al-Fatihah ni Ar-Rahman yang ajar kita, bila nampak orang lain boleh nikmat, alhamdulillah, syukur ke dia retak sebab Tuhan kita beri nikmat ke dia tu, bukan Tuhan orang lain, apa nak berdeki. Masuk pula ayat keempat Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan.
Mana ayat 1 hingga ayat ke-4 tu cerita pasal Tuhan. Dalam Quran pun ayat 30 juzuk tu Allah Taala cerita pasal dia sangat banyak. Dia ni siapa? Pasal ke tak kalau kita baca? Nah, ayat kursi semua pasal Tuhan. Mana antara topik perbincangan Allah dalam Quran adalah Tuhan nak perkenalkan diri dia ni siapa. Dan sejauh mana hari ni kita kenal Tuhan kita. Kalau tanya, ada cerita kamu tak Tuhan kita duduk semaya ni lagu mana tak? Kalau tanya, boleh ayat tak kamu? Boleh cerita tak? Sebab ada satu cerita, ada satu kes, orang bukan Islam ni, dia mari tanya orang Islam. Dia tanya ke apa? Ada cerita kat Tuhanmu, Allah ni lagu mana tak? Mana tahu tak aku kena bila masuk Islam, cuma cerita Tuhanmu ni lagu mana? Lagu mana kita nak ayat dia? Kalau pepatah Melayu dia kata ke apa? Tak kenal, maka tak cinta. Kita cinta pada ke Allah. Cinta, kenal kan? Sejauh mana kenal? Mana kalau kita boleh cerita ke orang Tuhan ni gini. Kawan nak masuk Islam. Kawan percaya dah Tuhan demo ni. Betul memang Tuhan sekalian alam. Kawan percaya dah. Lagu mana kita nak ayat dia tu, biar siapa setara tu. Fatihah kita baca semacam dah ni. Lagu mana kita kenal Allah? Sejauh mana kita kenal Tuhan kita? Itu persoalan. Bila ada tanya ada setepak tu, ya pasal sifat 20. Tak. Allah ni tidak berjisim, tidak berjirim, tidak bertempat. Itu memang sifat 20 tu sifat Allah. Kalau kita cerita sifat Allah pada orang bukan Islam, dia tak mesti tahu tu. Dia nak tahu Tuhan ni buat gapo sebenarnya. Tugas Tuhan ni gapo dia sebenarnya. Hari ni kita boleh makan minum, siapa beri? Allah. Kita lapar, lapar nak makan nasi esok. Pergi kedai bayar boleh nasi. Hakikat sebenar siapa beri nasi kat kita? Allah. Dahaga air suruh nak minum tebing. Pergi kedai order tebing. Bayar boleh tebing. Tebing hakikat sebenar siapa beri? Allah. Tangan kita sakit, pergi klinik, boleh ubat, kelik makan, siar demam. Siapa hok beri siar? Allah. Duduk situ. Mana Fatihah ni ajar supaya kita ni betul-betul kenal Tuhan kita ni siapa. Barulah dalam semaya kita rasa kita duduk mengadap siapa. Kita duduk kecek dengan siapa. Tu Fatihah. Bukan sekadar nak baca tanya orang mati ya. Tu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua adalah ayat yang kelima surah Fatihah. Iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau tempat aku sembah dan hanya engkau tempat aku minta tolong Allah. Situ yang berkaitan dengan ibadah. Dalam Quran pun dia ada cerita juga ayah-ayah pasal nak semaya, nak zakat, nak buat haji, nak menikah kahwin. Tu bahagian ibadah. Fatihah ayat kita dalam Quran ada cerita bahagian kita ni nak beribadah kepada Allah lagu mana. Bahagian yang ketiga bermula daripada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Situ adalah petunjuk Allah kepada kita siapa kita nak ikut. Ada 3 golongan dalam ayat tu ayat kita. An'amta 'alaihim, golongan Allah Taala beri nikmat, iaitu para nabi, siddiqin, syuhada was salihin. Golongan yang kedua al-maghdub, golongan hak Tuhan marah. Golongan hak Tuhan marah ni bermula daripada iblis lagi. Golongan yang ketiga ad-dallin, golongan hak sesat, Nasara dengan Yahudi. Golongan tiga ni kita nak ikut hak mana? Kalau mesti kita nak ikut an'amta 'alaihim, ia berkaitan dengan akhlak. Mana 3 benda hak besar dalam surah Fatihah kita kena tahu. Bermula daripada kenal Allah, ngaji bab usuluddin, bab ngaji bab tauhid, ngaji bab akidah. Yang kedua, bab fiqh, ibadah. Yang ketiga, bab akhlak, bab tasawuf. 3 benda ni kita kena ngaji. Satu Fatihah memberi panduan kepada kita apa kita kena belajar. 3 benda. Itu bahagian yang pertama. Biar kita, kalau orang tanya Fatihah cerita pasal gapo gak? Cerita pasal Quran. Seluruh Quran itu ada surah Fatihah. Biar bila ayat gitu. Biar kita tahu sedikit sebanyak. Yang kedua, musannif dalam kitab ini dia bagi kita satu panduan ayat-ayat untuk kita rasa khusyuk dalam sembahyang bila kita baca Fatihah. Dia kata
Jika suatu saat anda solat dan merasa tidak khusyuk, ketahuilah bahawa ada nikmat Allah yang belum anda ingat. Tanda kita ataupun sebab kita tidak khusyuk dalam sembahyang, kita tak ingat kepada nikmat-nikmat Allah. Salah satu sebab. Andaikan anda mengetahui cara mengucapkan Alhamdulillah dengan baik. Kalau kita ni reti cara nak faham Alhamdulillah tu dengan molek, dengan betul, dia kata, pasti akan ingat nikmat Allah dan akan rasa khusyuk dalam sembahyang. Dia bagi kepada kita satu cara. Bila kita baca Fatihah, dia kena mari benda ni. Nak timbul mari rasa khusyuk kita dalam sembahyang bila baca Fatihah. Ni benda ni penting ayah-ayah. Supaya bila kita baca Fatihah, kita tahu kita sebut gapo. Kita royak gapo kepada Allah. Hari-hari kita sebut tu. Hari-hari kita sebut. Dia kata, gunakan setiap rakaat solat untuk mengingat nikmat Allah dan mensyukurinya. Bermula daripada nikmat Islam dan iman. Bila dalam rakaat pertama, bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bila baca Alhamdulillah tu, kena mari rasa syukur dengan nikmat Allah hak mana? Nikmat Allah iaitu iman dan Islam. Iman dan Islam ni ayah-ayah, orang yang paling kaya atas dunia ni, dia ada kekayaan dia 270 bilion. Dia seorang Perancis, seorang bukan Islam. Lah ni, tahun 2024. 240 bilion ni sikit ke banyak? Banyak. Bilion ni, bilion. Dia ada harta tu, esok-esok dia jumpa dengan Allah. Dia kata apa? Allah, akulah orang paling kaya sekali atas dunia. Tapi aku tak Islam. Hari ni aku nak tukar semua harta aku ni. Aku nak sebesar zarah iman dan Islam darimu. Boleh ke tak ya Allah? Tuhan kata tak terima. Banyak gitu dah harta dia, tapi tidak sama dengan nilai iman dan Islam. Iman dan Islam ada di kita lah ni ayah-ayah. Kasih tak? Rasa ke tak nikmat yang besar tu ada di kita? Kalau tak ada dua tu, syurga mustahil. Kita miskin setara mana pun tak ada peti, tapi ada dua ni, nikmat iman dan Islam. Kita layak masuk syurga. Besar ke kecil iman dan Islam? Besar. Suatu saat di hari akhirat nanti semua dah Allah Ta'ala wak masuk belaka dah. Orang masuk syurga-syurga lah. Orang masuk neraka-neraka lah. Kosong dah pada masyarakat. Allah Ta'ala panggil malaikat. Allah Ta'ala tak buat hati lagi. Mu tolong masuk dalam neraka, mu tengok umat Nabi Muhammad. Hak mana ada dalam hati dia sebesar zarah iman, mu tolong buat tubik masuk syurga lalu. Sebesar zarah iman ada. Dia orang paling jahat sekali atas dunia ni, tapi dia percaya Tuhan ada. Tuhan kata mu tolong ambil dia masuk dalam syurga. Besar ke kecil iman dan Islam ni? Besar. Ada di kita ni. Pernah kita syukur ke tak nikmat tu kepada Allah? Pernah tak ayat terima kasih Tuhan? Tuhan, terima kasih banyaklah mu wik aku iman dan Islam. Kalau mu tak wik aku lah ni duk mana aku tak tahu. Aku semaya kodok aku tak tahu. Kalau mu tak wik iman dan Islam hari ni aku tak tahulah nama gapo dia. Aku tak tahulah semaya ni lagu mana. Tapi sebab iman dan Islam mu wik aku tak pernah minta pun nikmat hebat ni ya Allah, tapi mu wik aku juga. Kita ada pernah ajak terima kasih kepada Tuhan tentang nikmat ni. Pernah kita berdoa pada Allah, ya Allah, hamba syukur doa lah ya Allah mu wik aku iman dan Islam. Kalau tak ada dua ni hamba ni kafir ya Allah. Mu telah selamatkan aku daripada api neraka-Mu ya Allah. Aku tak pernah minta pun nak ada dua nikmat yang hebat, tapi mu wik aku ya Allah. Tak apalah mu tak wik hak lain pun ya Allah. Mu kekal hak ni sampai aku mati, tak apa dah. Pernah tak kita berdoa gitu kepada Allah tentang syukur kita dengan nikmat iman dan Islam? Besar. Kalau kita tak ada dua tu, agak nama kita gapo hari ni? Tak ada bank, tak ada benti. Ngorek tak tahu mana kita. Isa sama telah. Tapi dengan nikmat iman dan Islam, Tuhan heret mari. Jadi tetamu dia ni,
Kita ni tetamu Allah, bukan tetamu YB, tetamu Tudak ni, tetamu Allah. Kau tak rasa hebat? Hai kena rasa betul, hai. Itu kena syukur tu. Sebab tu Allah Ta'ala mula semaya dengan sebut Alhamdulillah dulu, sebab kita khabar nikmat tu ada di kita. Tu rakaat pertama dia suruh kita syukur dengan nikmat iman dan Islam. Kena wirasa. Kalau kita ada masalah besar setara mana pun dalam hidup kita dah, kita kata tak apalah, masalah tu kecil. Sebab aku ada dua benda besar di aku hari ni. Aku syukur dengan nikmat ni. Kita akan lupa masalah kita ya. Kecil nampak masalah kita tu . Yang kedua dia kata, bila kita baca Alhamdulillah dalam rakaat kedua, tolong wak mari rasa syukur dengan nikmat apa? Nikmat Al-Quran. Pernah tak kita doa, kita minta, kita kata kepada Allah, terima kasih Tuhan sebab mu beri Quran kat aku. Kau kita rasa terbeban dengan ada Quran, kena belajar lagi, kena ngaji lagi, kena ngapa lagi, kau rasa terbeban. Jangan rasa gitu. Quran ni nikmat yang paling besar, antara nikmat yang terbesar untuk alam kita. Kalau tak ada Quran, kita tahu kau ada dosa pahala. Kalau tak ada Quran, kalau tak ada Quran, kita tahu kau ada neraka syurga. Kalau tak ada Quran, kita tahu kau kita mati, esok kita akan dihisap kelak di hadapan Allah. Kalau tak ada Quran, kita tahu kau esok kita ada hari kiamat. Tuhan nak cek so kerja kita. Kalau tak ada Quran, kita tahu kau dalam kubur tu ada azab, ada nikmat. Atau nikmat Quran kita kena rasa. Kalau tak ada Quran, hidup kita huru-hara hidup kita. Tak tahu nak buat apa dia. Nak nikah pun tak tahu lagu mana. Sebab tu kena rasa syukur dengan nikmat Quran yang Allah Ta'ala beri kita. Kena rasa gitu Quran ni. Bukan sekadar baca belak betul tajwid. Tu memang betul, kena baca dengan tartib. Tapi rasa syukur sebut Quran itu hari kita seorang. Setiap huruf dalam Quran itu tuju kita berlaku. Bukan tuju ke orang lain. Bila baca Quran jangan tengok bila tu saya sebut pasal ayat-ayat pasal kafir. Jangan tengok kau orang, tengok kita. Mujurlah tu aku jadi kafir. Tu fungsi Quran. Bukan sekadar baca, dia nak faham dan amal. Tadabbur dan amal. Barulah Quran ni dia jadi akhlak kita. Rakaat yang ketiga dia kata bila baca Alhamdulillah, kena mari rasa syukur dengan nikmat apa? Nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa kodok kita ni umat Nabi Muhammad, rasa syukur kodok. Syukur. Kita duk tupai syafaat dia hari ni. Bumi ni Allah Ta'ala jaga lagi ni sebab Nabi Muhammad. Sebab Nabi kita. Gapo tak berlaku hari ni ayah-ayah? Hak umat Nabi Lut buat LGBT berlaku ke tak hari ni? Parok lagi. Tu hak dulu. Sebab tu janji dah dengan Nabi kita, tak apa mu tak payah rusing. Aku jaga umatmu. Tu buat mari tsunami sikit-sikit gitu. Kita tak kena. Sebab Nabi. Hak nipu timbangi hari ni, beli ke internet gambar lain siapa lain. Tak beli mahal, siapa bagi lagu tu ya. Dah tak berlaku juga. Gapo lagi hak berlaku pada umat-umat Nabi dulu. Zaman ni berlaku. Tak ada hak ninggal sikit pun. Tapi zaman dulu umat Nabi Lut berlaku gitu, sebenda je dia buat. Habis tu dia buat. Tak ninggal sore pun. Habis kita tu hak lagi. Tu sebabnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah banyak kepada Nabi, tanda syukur kita kepada Nabi. Selawat banyak kepada Nabi, tanda kita ni nak tupai dia masa esok. Selawat banyak pada Nabi sebab Nabi lah doanya azab tu turun. Sebab Nabi kita. Tu selawat banyak. Sehari berapa agak-agak selah ni selawat lah ni? Ada 1000. 100? 100 ada. Haji anggap haji 100. Apa tu? 1000. Ada 1000 buat 1000.
Tak ada 1,000. 2,000? Takut 1,000 tak ada. Jawab 2,000. 2,000 tak ada 3,000. Sejauh mana kita syukur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ni umat dia. Tanda kita nak syukur kita umat dia. Sebab dia lah hari ni kita boleh semayang, kita kenal Quran, kita apa lagi? Kita boleh pergi buat haji, boleh pergi buat umrah, boleh puasa, boleh kenal Tuhan. Sebab Nabi Muhammad sungguh. Tengok Isra' Mi'raj baru ni lah. Ceramah sini rasa penuh tak? Isra' Mi'raj. Setiap kali sambut Isra' Mi'raj, sejauh mana kita syukur dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulai kelik naik turun untuk kita hari ni biar kurang 5 daripada hak 50 semaya. Usaha Nabi malu pun malulah janji umat aku tak susah. Sejauh mana kita kenang pengorbanan Nabi hak tu. Pergi jumpa Tuhan tu, kalau jumpa YB Nabi marah acak-acak kali. Nak Nabi fikir kau kata, siap kau mak aku mari 50 hak 5 hari ni bagaimana agak. Nabi Musa kata 5, siapa 5 tu dia kata, pergi jumpa lagi lah. Umat aku hak kuat, hak pandai, hak cerdik gini pun tak boleh nak buat lagi 5. Umatmu lemah ya. Nabi Musa kata, gilah kurang lagi sian aja ke umatmu, tu aku tak boleh nak buat. Nabi kata, kau malu lah. Kau malu dah, pada 5 ni. Boleh. Hak Nabi Musa ayat tu betul Berapa ramai tak maya ni? Tahu? Kita ada jumpa orang yang berpangkat tinggi dalam kementerian. Biarlah gapo-gapo kementerian tu. Ni kawan ambo sendiri cerita. Dia naik kereta dengan pengaruh dia. Dia pergi suatu tempat. Lepas waktu zuhur. Dia kata, mungkin nak buat jamuk kosa asal kali. Pergi straight lagi, pergi meeting apa semua. Selesai semua, klik semula. Asal pun tak berhenti lagi. Tak nak ngorik dah dia kata. Dia pun kata tu kita tak maya lagi ni. Dia mau pergi. Boh dia tak semaya, pengaruh umur 50 lebih. Bukan orang tak cerdik. Orang cerdik. Paling tinggi sekali jawatan dalam organisasi dia. Tak semaya. Apa boleh jadi lagu tu? Sebab apa? Fatihah ayat pertama hingga ayat keempat dia tak faham. Dia tak kenal Tuhan. Apa dia jadi gitu? Dia tak kenal Tuhan. Dia tak kenal siapa hak we kerja tu ke dia. Siapa hak we rezeki tu ke dia. Orang tak kenal Tuhan lagu itulah tindakan dia. Kita berdoa kepada orang lagu ni minta Allah Taala buka hidayah dia. Biar dia mati dalam keadaan Allah Taala ampun dosa dia kembali kepada ajaran Islam yang sunnah. Tu nak ayat tak semaya ramah. Budak-budak apa orang tak semaya pergi sekolah. Mai subuh dah. Ya rela tak semaya subuh tapi nak pergi sekolah. Ada. Pas kita sebagai ayah apa kita buat? Tak apalah lewat dah. Dia lewat. Terbakar tak semaya gitu. Bahagia mana nak cerdik budak? Pahala cerita tu salah dah. Hari pahala cerita dia tu salah dah. Bah ingat sepanjang hari tu molek ada. Ya sepuh kereta api, kalau pala cerita pala kereta api tu geleceh hak belakang ni ikut habis. Dan kalau pala cerita subuh tu masalah tu. Hak belakang tu ayat masalah juga. Pengagitan juga hari ni tak. Tak payah orang lain. Kalau ambo sendiri geleceh subuh. Boleh perasan lalu. Ada benda tak kena dalam hari hidup kita gitu. Mesti ada tak kena. Sebab pala mukadimah cerita hari tu pun tak kena dah. Tu kena jaga semaya. Pastikan anak-anak kita semua semaya. Jangan ada dalam rumah kita sore pun tak semaya. Kelik pas ni jangan tanya makan tak lagi. Biar soalan pertama tu semaya tak? Tanya bini kita semaya tak lagi? Ralik duk tengok TV pukul 9 tak semaya lagi so. Lambat dah tu pukul 9 kau awal. Lambat dah tu. Pukul 9. Maka kita kena tegah bab semaya ni. Sebab semaya ni dia berkaitan dengan kejayaan. Perhatilah dalam Quran surah ayat mana-mana pun mesti dia berkaitan dengan kejayaan semaya ni. Best sendiri pun bagi formula dah ke kita. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mu nak berjaya semaya dulu tu saya kata. Baru boleh berjaya.
Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang mukmin. Orang hak mana? Orang hak semaya dengan khusyuk. Semaya juga. Ayat surah Al-Baqarah ayat pertama hingga ayat kelima. Start bermula daripada apa? Ayat pertama tu alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang mendirikan semaya. Ayat yang terakhir wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang hak berjaya. Mana berjaya dia berkait dengan semaya. Orang yang tak semaya tak berjaya. Walaupun kita nampak dia ada harta banyak, kereta besar, tak berjaya. Tak berjaya. Tak payah duduk berbangga lah kalau tak semaya, kalau pitih banyak pun. Tak pergi ke mana pun. Tak berkat. Pada dengan kita lagu ni lah. Tapi semaya dekat. Tak subuh ada jemaah. Zuhur ada jemaah. Padai lah. Nak setara mana lagi. Besar lah tu. Besar lah tu. Biar tak ada kereta besar pun. Dengan kereta buruk mari siapa? Dengan motor siapa? Hak tu hak nak. Nah kalau kaya tak ada nak siapa, awak gapo? Nah. Awak gapo? Tak ada guna. Dan dia kata rakaat yang keempat, bila kita baca alhamdulillah dalam rakaat yang keempat, dia kata syukurlah dengan nikmat ke apa? Yang pertama sekali nikmat harta ta'alawi kita. Harta ni tengoklah. Kalau kita ada kereta Alza, jangan duk ditengok ke orang yang ada kereta X50, X60, X70. Kita tengok orang ada Kelisa, orang ada Azia. Allah, siapa kau dia anak ramah. Pakai Azia, anak ni orang kepek anak-anak tengok. Aku ni syukur ada Azza. Kalau tengok atas pada Azza, sedap dia kereta, sedap laju kereta dia. Aku kena tukar juga ni. Dia tak syukur dengan Al-Zahar dia ada. Sebab dia tengok atas pada dia. Nabi ajar kepada kita untuk timbul syukur. Jangan tengok atas pada kita. Kalau kita ada rumah banglo, jangan tengok orang ada rumah besar lagi pada kita. Tengok orang ada rumah teres, orang rumah semedi. Orang ada rumah teres, tengok orang ada rumah kayu. Ada masalah. Apa? Hak tak comel lah. Tengok tu syukur. Waktu hari aku walaupun rumah teres kecil ni. Aku tengok rumah sayang aku waktu tu. Latar berubah dah. Padai syukurlah anak ada ni. Padai dah. Tu nak timbul syukur, tengok orang ada bawah pada kita. Tu cara dia. Dan syukur dengan nikmat kesihatan Allah Ta'ala beri ke kita. Bila kita sebut alhamdulillah dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama sekali tubik daripada tandah. Kita sebut ke apa doa tubik tandah? Alhamdulillahillazi azhaba anni adza wa afani. Kalimah pertama Nabi ajar kita biar masa tubik tandah, kalimah syukur mula-mula. Syukur kau boleh buat air ni. Nikmat besar tu ayah-ayah. Macam pergi sepeta. Orang nak boleh tubik air kecing, tubik batu, tubik darah, tubik macam-macam nak tubik ke air kecing. Kita tubik molek-molek nak sebut alhamdulillah sebutir tak boleh ke? Orang lain nak tubik, nak buat air besar tak boleh. Ada masalah di usus. Amba pernah jumpa sekali, amba pergi rukyah. Dia perut besar. Besar perut. Sebulan tak buat air. Sebulan. Kita kalau duduk semaya, berhenti semaya nak buat air, berhenti. Tak boleh nak berhenti. Nak ayatnya penting. Bila kita masuk ala toilet, buai comel-comel, molek-molek, tak sakit, tak gapo, tak berdarah, tubik tu tak sebut alhamdulillah. Nikmat besar tu. Besar tak? Besar. Ada orang cocok orang wayar kau ni nak kecing. Tak boleh tubik kot biasa. Sakit. Pas kita molek-molek ada melesiu lagi. Tubik tu sebut kat alhamdulillah butir kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Boleh buat air dengan tak sakit, tak gapo ni. Sayang aku tu Allah Tuhan berat. Tak boleh nak buat air dengan molek. Aku ni boleh buat air dengan molek ni. Terima kasih banyak Tuhan. Tu Fatihah ajar kita ayah-ayah. Supaya ingat dengan nikmat Allah yang kecil tu dan yang besar sekali. Tubik luar. Tak, bila orang kita nampak orang lain pun boleh nikmat juga.
Tak, orang lain naik pakar, orang lain boleh buat rumah, orang lain boleh beli rumah, anak-anak berjaya masuk you. Jangan duk berdeki. Fatihah hajat kita syukur juga dengan nikmat dia tu. Syukur Tuhan memberi nikmat dia tu. Alhamdulillah. Kalau boleh aku nak katak nikmat tu. Jangan duk berdeki. Kita ni berdeki. Tok siok bukan masjid ni. Amo pergi rukyah sore tok siok kena sihir. Tok siok kena sihir ayah. Ke tahun ni ke tahun orang nak bubar organisasi masjid ke 3 tahun sekali ke. Mana namun dia tak naik kau orang lain naik. Hak lain naik ni, hak amo pergi bubar dia ni tak kali nak pakai kain rebah. Nak mari sembahyang. Nak pakai kain rebah. Malam tak boleh tidur. Malam tak boleh tidur, duk batuk lekong. Pas bini dia kadang-kadang nampak tok laki dia tu sepengatu ya. Ada satu malam tu dia kejut tengok tok laki dia kena dia pula. Tak boleh tidur, serabut, nak tiak, tak boleh buat gotu, tak boleh nak semayang. Hamba pergi rukyah hamba yang ke dia, isteri dia. Rukyah isteri dia punya tok laki dia jadi kelabu. Kata bukan mari sin ni. Bukan mari sin ni. Hamba rukyah tok laki dia, alhamdulillah. Allah Ta'ala wizing lah dengan mukjizat Quran yang kita baca tu. Allah Ta'ala wizing. Maka hamba tanya dia, ingat kau tak mula-mula cerita kena tu lagu mana? Dia pun mari mikir, jolo Ustaz. Satu hari tu Ustaz, hamba nak tubik habis semayang, hamba nampak ada pasir setopok dalam masjid atas kapek. Dia kata, engkau ya tu siuk. Ambil vacuum selalu. Engkau baru dia latih semangat lagi nak buat kerja ni. Vacuum, lepas vacuum balik demam. Hamba kata situ dah kena. Orang nak buat sihir ni ayah, ambil pasir segenggam, dia baca dia pun lepas. Pum, muka pintu kita pun lakuh. Pum, bagai kena lalu. Tak payah bohong. Tapi kena ingat. Ingat sihir ni dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Allah Ta'ala kata illa biiznillah. Marilah sihir ke mana pun ia berlaku hanya dengan izin aku. Bukan dengan sebab tukar sihir, bukan sebab dengan sihir tu. Bila aku izin, benda tu berlaku. Ada tu sipir dia. Sebab tu bila kita antara ubat nak tahu sihir adalah Quran. Bukan benda lain, Quran je. Nabi kena sihir, Jibril baca 3 kul lah. Lepas tu ada doa Jibril. Siap. Semua sihir-sihir Nabi siap. Nabi Musa mengalahkan ahli sihir Fir'aun. Guna apa? Mukjizat tu kat habis ahli sihir Fir'aun masuk Islam belaka. Dapat apa? Mengalahkan sihir. Mukjizat kita Quran. Quran boleh mengalahkan sihir. Betul ada seorang ustaz yang kena sihir kan. Dia baca surah Al-Baqarah 3 kali sehari. Seminggu dia buat hilang sihir. Surah Al-Baqarah. Besar tu. Zahrawain. Al-Baqarah dengan Al-Imran. Dia baca 2 tu. Memang surah tu memang power. Untuk hapus sihir. Buat sendiri lah. Tak jumpa Tok Bomo ngaruk. Jumpa Tok Bomo dia tambah lagi orang lain. Cerabut lagi kita. Maka Fatihah hajat kita supaya syukur dengan nikmat iman, dengan nikmat Quran, dengan nikmat Nabi, dengan nikmat yang kita ada pada hari ini, nikmat harta benda, nikmat sihat, dan nikmat yang kita ada, yang kita nikmati sehingga hari ini, syukur semua kita kena khabar. Itu Fatihah hajat kita. Bila baca dalam semayang kena mari perasaan itu. Baru rasa khusyuk semayang. Barulah kita rasa kita nak terima kasih kepada Tuhan. Setakat tu dululah. Kalau kita pergi, kalau ada masa kita pergi kepada ayat seterusnya. Menarik lagi masuk kepada Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu banyak lagi perangai-perangai kita boleh buat tubik daripada ayat-ayat yang seterusnya. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang yang lemah itu datangnya daripada salah silap diri hamba sendiri yang meminta maaf banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana li wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi